Sekali lagi nak banding diri kita dengan Nabi, itu memang macam langit dengan bumi lah. Kita ni semua cak ayam je kita ni. Patut bukan label banding dengan Nabi, label dengan Tok Imam je kita ni. Label banding dengan Tok Imam sudah. Nabi ni besar sangat, tapi kita usaha nak jadi yang terbaik. Sebab Nabi kita ni, jangankan banding dengan kita, Nabi kita kalau banding dengan sama-sama Nabi pun, dia tetap champion lagi. 100,000 para Nabi tak boleh challenge Nabi kita seorang daripada segi pemaaf. Masakan tidak, ni bukanlah nak membawa Nabi lain. Nabi lain kalau umat dia tak kerti bahasa, dia doa tombang je umat dia, terbalik terus bumi. Mana ada cerita Nabi happy ending? Tak ada. Nabi-Nabi dulu ada happy ending, semua sad ending. Kecuali Nabi Yusuf AS saja yang dimaafkan semua adik-beradik dia. Yang lain banjir besar, huru hara, jadi kera, monyet, macam-macam. Kita tidak nak mengata ngumpat Nabi-Nabi lain, tidak. Tidak kata ngumpat lah kalau cerita tu Allah rekod dalam Quran. Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi kita mendoakan tunggang terbalik kepada umat dia? Tak pernah. Walaupun orang tu buat hina dia luar biasa, tapi kalau Nabi lain, orang hina dia, orang tak dengar cakap dia, dia doa je. Sebagai contoh, ni kita tak ada langsung nak niat nak membawa Nabi lain, tidak. Kita hanya cerita benda dalam Quran saja. Sebab Nabi-Nabi ni tak boleh kita banding-bandingkan. Di sisi Allah mereka semua sama. Cuma kita ni sebab kita paling sayang Nabi kita, bandingkan Nabi kita dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika umat dia degil cakapan dia, wa qala nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafara. Surah Nuh ayat 26 sampai 27. Ketika ajarannya tak diterima, Nabi Nuh mengangkat tangan berdoa, "Hei Tuhan, jangan kau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kalau engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan pula hamba-hambamu. Dan nanti mereka akan melahirkan anak-anak yang buat maksiat dan juga sangat kafir." Itu Nabi Nuh punya doa tu. Dia kira doa terlungkup je umat dia. Tapi Nabi kita SAW tak pernah. Saya ambil contohlah, doa Nabi yang paling terkenal kepada umatnya adalah semasa peristiwa dia berhijrah ke Taif. Taif ini adalah sebuah cerita yang penuh dengan penderitaan. Nabi begitu sedih. 3 tahun sebelum dia hijrah, dia ajak sahabat dia Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu pergi ke Taif. Sebab ketika itu ajaran Islam masa depannya begitu kelam sekali. Selepas kematian Abu Talib, Abu Talib ni dia ayahanda kawasan. Jadi tak ada orang berani dengan dia. Tak ada orang berani dia. Bila dia meninggal, semua orang sudah tengok dia punya tiger dia dah tak ada dah. Sekarang ni siapa boleh depend sama dia? Jadi masing-masing dah keluar kuku nak marah ke Nabi kita. Nabi fikir masa zaman Abu Talib dia masih boleh lagi buat usrah kecil-kecilan. Rumah Abu Bakar ketika itu dijadikan markas, tempat untuk melakukan ibadat solat. Masjidil Haram tak dibenarkan, tak dapat permit. Tapi kaum Quraisy benarkan Nabi kita buat semayang di rumah Abu Bakar Siddiq. Mana rumah Abu Bakar Siddiq sekarang? Hotel Hilton Mekah, itulah rumah Abu Bakar Siddiq. Sebelah Intercon, Millennium Hotel sekarang. Dekat pintu 1 ya. Sebab itu di tapak tu masih ada masjid sampai sekarang, tingkat atas sekali dekat Saudi Air punya ticketing office dia. Ada Masjid Abu Bakar, itu tapak asal. Tapi bila Abu Talib meninggal, tampuk pimpinan berubah. Pas pilihan raya lah maksudnya. Naik pimpinan baru, tukar polisi. Abu Bakar dah tak dibenarkan lagi buat begitu. Rumah dia tak boleh jadi tempat semayang lagi. Sebab kalau nak bagi semayang, orang lain pun kita bagi semayang. Kira hak sama rata semua. Nabi fikir ini macam aku tak boleh nak kembang agama. Nabi fikir pindah. Pergi ke Taif. Taif ni bukanlah kampung asing dengan dia. Taif ni kampung moyang dia. Salah seorang moyang Nabi nama Atikah. Atikah ni isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Nabi kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Manaf, isterinya nama Atikah.
Atikah ni orang Taif. Jadi Nabi tak salah pilih, ini kampung moyang dia. Jadi dia dah buat perjanjian pergi ke sana, apa program kita aturkan. Mula-mula kita bincang dah dengan pengurusi MPKK lah, kalau istilah kita sekarang. Sampai sana buat perjumpaan dengan pengurusi MPKK dulu. Itu kita jumpa dengan Presiden Persatuan Ibu Tunggal. Aturlah dengan NGO apa semua. Apa program nak buat? Semua elok peringkat awal. Nabi pun pergilah dengan Zaid bin Harisah. Jarak sekarang nak pergi ke sana 92 km kalau daripada Masjidil Haram. Mana sejam setengah. Sekarang kalau naik kereta, bayangkanlah dulu, Taif ni atas bukit, dia sejuk, dia macam Cameron Highland. Tuan-tuan kalau pergi kena pakai jaket, sejuk betul. Sampai ke atas, apa yang Nabi rancang dan bincang sebelum ini, tipu. Nabi datang, dia baling macam-macam, dia upah budak-budak apa tahap dia buat. Dia hina Nabi. Nabi begitu sedih. Nabi sedih sebab tu kampung moyang dia. Kalau dia dihina di kampung orang, itu kita logik lah kita dihina. Macam tuan-tuan, kita orang Selangor, tiba tuan-tuan pergi ke Sarike, Sarawak bagi contoh, kampung Selalang, Sarike, Sarawak. Sarike itu dah jauh dah, Selalang pula lagi dekat dengan sungai itu. Pergi sana ceramah kena hina, kita tak sedih. Sebab tempat orang. Kita pun Kajang Pak Malau juga, kita pun tahu pantun itu. Kita hafal pantun itu. Mana kita musafir lalu, kita orang hina pun kita boleh terima. Tapi kalau tuan-tuan dibangi pergi Sungai Merap, pergi ke Bandar Siputra, mana dekat-dekat, pergi ke Shah Alam, orang hina, kita akan sedih tu double. Sebab Selangor ni negeri kita. Tempat-tempat yang kita pergi tu ada saudara kita. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha dia pernah tanya kepada Nabi, hal ata alayka yaumun kana ashadda alayka min yaumin Uhudin? Ya Rasul, selain dari perang Uhud, ada tak peristiwa lain yang lebih kau sedih berbanding dengan perang Uhud? Perang Uhud bukan perang kecilan. Perang Uhud ni perang yang sangat bersejarah. Inilah satu-satu peperangan yang Nabi cedera. Cederanya pula agak teruk. Perang Uhud ni berlaku tahun 3 Hijrah, 7 Syawal. Orang tengah beraya, tengah open house. Diserangnya orang tengah buat open house. Sahabat Nabi yang Nabi sayang 70 orang terbunuh, mati syahid. Dan Nabi sendiri ketika itu, wa kusirat raba'iyatuhu yawma idzin wa juriha wajhuhu wa kusirat baydatu ala ra'sih. Dalam hadis disebutkan Nabi ni dia pakai helmet besi. Dia ada kawalan rapat dia. Dalam peperangan dia ada, setiap pemimpin dia ada kawalan rapat dia. 10 orang bodyguard dia. Tapi kan tuan-tuan pergi ke Madinah kan selalu mutawib cerita pasal berebut harta punya pasal lah, berebut harta. Geng-geng pemanah atas bukit jentam turun bukit. Kita tahu cerita itu. Jadi termasuk bodyguard ni pun huru-hara jugalah. Tengok bukannya sikit-sikit barang. Jadi Nabi punya kawalan rapat dah kurang. Datang satu orang musuh nama Utbah bin Abi Waqqas. Dia nampak Nabi, dia bawa batu, macam batu bata. Dia hentaknya muka Nabi dengan batu. Tapi Nabi pakai helmet besi. Tapi disebabkan hentakan itu kuat, wa kusirat raba'iyatuhu, gigi Nabi patah. Sebab serpihan besi helmet tertusuk ke pipi. Tuan-tuan dengar pengeri. Tapi adakah tuan-tuan sanggup cabut gigi tuan-tuan sekarang? Tak sanggup. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, bila dia dengar cerita yang saya ceritakan ini, terus dia ambil, dia cabut je gigi dia. Berdarah-darah. Asal kau cabut? Aku nak rasa macam mana Nabi rasa. Itulah Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan ni belumlah label Uwais Al-Qarni lagi. Belum label lagi lah. Kalau label Uwais bangun ni cari pelayar ni. Mana pelayar? Nak cabut. Sampai darah bercucuran, wajuriha wajhu, berdarah-darah mukanya, wa kusirat baydatu ala ra'si, topi pecah. Dihentam oleh Utbah bin Abi Waqqas. Wa akhazat kit'atan min hasirin fa ahraqatha wa alsaqatha fastamsaka damma. Pasukan perubatan dah huru-hara. Benda tu pasukan perubatan Medan, dapur Medan, yang Medan semua dah tak tahu mana dah. Datang Fatimah anak Nabi, ambil tindakan segera. Dia bakarnya tikar, dia ambilnya getah sikit, dia tampal pada luka Nabi supaya pendarahan tidak berterusan. Itu je mampu dia buat.
Hadis riwayat Bukhari. Itu paling menyedihkan Nabi dah. Tapi bila Aisyah tanya, selain daripada Uhud, ada tak lebih engkau sedih lagi mana itu? Ada, kata Nabi. Aisyah kata, ada. Perang yang mana? Tak ada perang. Habis kalau tak perang, sedih buat apa? Kata Nabi, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Kalau Uhud tu kau rasa dah teruk, tapi bagi aku yang lebih teruk sekali adalah ketika aku ke Taif. Dakwah ke Taif. Aisyah tanya, Taif berapa orang mati? Tak ada mati pun. Perang ke tak? Mana ada perang-perang. Dah sedih buat apa? Wa ana mahmumun ala wajhi. Aku tinggalkan Taif dalam keadaan yang sangat bersedih. Falam astafiq illa wa ana biqarnis sa'alib. Aku berjalan menahan sakit, darah meleleh sampai ke buku lali. Otak aku berfikir, aku ke mana aku nak bawa Islam ini? Perang Uhud, walaupun kita kalah, tidaklah kalah, kita panggil tak menang, bukan kalah, tak menang. Kalau kalah kan macam tak best lah, Nabi mesti best. Jadi tak menang. Walaupun perang Uhud tidak menang total, tapi habis perang, Nabi dan umat Islam masih boleh kumpul, buat postmortem, bincang apa kelemahan kita, dan buat planning untuk akan datang. Artinya masih ada negara. Tapi selepas peristiwa Taif, Nabi tak tahu nak bawa ke mana agama. Buntu. Mekah tak boleh buat. Taif orang hina macam ni. Aku nak pergi mana? Madinah masa tu belum dapat ilham lagi pergi ke Madinah. Jauh sangat, 400 kilo. Masa tu Nabi terpenuh, aku nak bawa mana agama ini? Nabi tak peduli benda lain. Dia fikir agama ini, aku nak pacak ke mana bendera agama ni? Masa tu agak kita tak ada lagi dia bangi ni. Kalau kita ada, kita jemput dia datang. Datang sini lah ya Rasul, layan lah kau harap. Kita orang. Saya bagi rumah tepi ke belakang kedai mamak, duduk situ. Kalau kita sekarang, masa tu tak ada. Tak ada orang boleh offer. Nabi menangis. Sehingga kata Nabi, aku berjalan ni, aku tak tahu mana kaki aku melangkah, sedar-sedar wa ana bi qarnus sa'alib. Aku sampai di satu tempat nama Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib ni kalau peta sekarang Qarnul Manazil. Tuan-tuan yang ke Mekah kenal lah Qarnul Manazil. Yang tak pernah hayat ke Mekah pening lah sikit. Benda lah Qarnul Manazil ini. Miqat Makani. Dia ada Miqat Zamani, Miqat Makani. Miqat Makani ni tempat kita berniat. Di mana? Dia kalau tempat Miqat ini Ya Lamlam, Bir Ali, Juhfah, Zatun Irkin, Qarnul Manazil. 5 poin. Kalau Ya Lamlam, ini jemaah datang dari arah Yaman. Dulu jemaah Malaysia masa naik kapal haji, kita punya mikot ihram kita di Ya Lamlam. Ni dulu punya cerita ha. Kalau Bir Ali, Zulhulaifah, ini tempat yang popular. Orang Malaysia semua kenal sebab duduk di Madinah. Ini arah datang daripada Madinah dengan kenderaan darat. Kemudian ada Juhfah atau Rabi'. Ini yang datang dari arah Mesir, Tunisia, Jordan, mana utara Afrika dengan utara Semenanjung, Jordan, Lebanon, Syria, Palestin, semua niatnya di Juhfah atau Rabi'. Kalau Zatun Irkin, ini orang daripada arah Iraq. Dan ada satu Qarnul Manazil. Ini jemaah yang datang dari arah Najad, Kuwait, Asia Tenggara. Termasuklah Malaysia yang datang dengan kapal terbang. Dia sejam sebelum sampai Jeddah, Qarnul Manazil nama tempat itu. Jadi Nabi sampai di Qarnul Manazil. Jauh juga Nabi berjalan. Kata Nabi, aku berjalan sedih, berfikir mana aku nak bawa agama ini. Tiba aku pandang ke arah atas langit, aku tengok awan ni macam lain macam pula awan ni. Kata apa awan bergumpal lain macam? Rupa Jibril duduk menyorok dalam awan. Jibril pun tunjuk muka. Jibril kata, ya Rasul, saya diperintahkan oleh Allah untuk bawa kepada Tuhan Malakal Jibal, satu malaikat jaga bukit. Maknanya bukit ada malaikat jaga. Betul tuan-tuan nak jogging naik bukit ni kena elok-elok sikit perangai tu. Takut tak turun. Orang kita kalau hilang dikata kena dengan bunian. Bukan bunian, malaikat bukit. Malaikat bukit. Kena buat kerja tak senonoh. Datang malaikat bukit, tanya,
Tuhan nak suruh saya buat pada mereka, atbiqu alaihim akhshabain. Saya ni berkemampuan untuk timpakan kepada puak-puak Taif 2 gunung akhshabain. Saya boleh angkat gunung timpa atas Taif. Tapi apa respon Nabi? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullahu wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tak apalah wahai encik malaikat, saya doa pada Allah supaya dari zuriat keturunan mereka lahirlah keturunan yang akhirnya ibadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Hadis Bukhari Muslim. Jangankan banding sifat dengan kita, bandingkan dengan Nabi Nuh tadi.